Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung semula dengan pengenalan kepada ilmu falsafah. So hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kenapa kita uh, sebut dan kita perlu kaitkan falsafah pendidikan kebangsaan? Kerana di dalam falsafah pendidikan kebangsaan telah merangkumi kepada aspek kehidupan kita sebagai manusia. Antaranya adalah dalam falsafah pendidikan kebangsaan telah menyentuh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. So, keempat-empat ini sangat penting dalam kita nak membentuk ataupun kita nak bangunkan konsep insan sejahtera. Okay, apa itu insan sejahtera? Insan sejahtera adalah matlamat akhir dalam kita nak melahirkan, kita nak membentuk peribadi manusia, kita nak mengeluarkan tu maksud dia kita nak menggraduatkan manusia-manusia yang lengkap kepada empat-empat item ni, iaitu dia lengkap kepada ilmu jasmani dia sihat, okey kan. Seterusnya emosi dia okey, rohani dia okey dan juga intelek kan. Dari sinilah kita katakan kita sentuh dari segi falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, di dalam falsafah pendidikan kebangsaan dia ada elemen-elemen tertentu lah. Antaranya kamu tengok ke macam mana dia menyatakan ataupun dia selari dengan dalam falsafah rukun negara, iaitu pertama kita letak kepercayaan kepada Tuhan. Okey, itu adalah satu landscape ataupun main point yang utama dalam kita nak melahirkan manusia yang berintegriti, manusia yang berilmu pengetahuan kan. Kerana kepercayaan kepada Tuhan itu adalah satu kita kata satu bumbung yang memayungi kita dalam kita nak melakukan apa-apa perkara kan. Kerana Tuhan adalah satu item, kita kata adalah satu kepercayaan yang kita memang kita akan meletakkan itu adalah keutamaan dalam kehidupan kita. Okey, itu kita kaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya kita juga selari dengan melahirkan manusia yang berpengetahuan, manusia yang berketerampilan, manusia yang bertanggungjawab dan juga manusia yang boleh memberi sumbangan kepada diri, masyarakat dan juga agama. Okay, so ini juga adalah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Dalam masa yang sama kita nak memupuk kepada perpaduan. Maksud konteks memupuk perpaduan ni apa? Kita tak naklah ada pergaduhan, kita tak naklah ada sentimen-sentimen perkauman dan sebagainya. Jadi itulah pembentukan keharmonian, kesejahteraan bagi diri insan dan juga sesebuah negara ataupun kita kata dalam sebuah tampuk kepimpinan yang ada dalam satu tempat, dalam satu kawasan. Okey, so ini kita kata empat yang saya sebut tadi, dia melahirkan insan yang seimbang, yang harmonis, yang ada dua tanggungjawab. Okey, dia bertanggungjawab kepada diri dia sendiri dan juga dia bertanggungjawab kepada insan di sekitarnya. Iaitu insan sekitarnya maksud dia tanggungjawab kepada keluarga, tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada negara dia, tanggungjawab kepada dia bekerja, waktu dia bekerja, tanggungjawab dia kepada institusi yang dia bekerja. Kan? Itu kita kata dalam konteks tanggungjawab lah. Dan memang kena lahirkan, setiap manusia ni mesti kena ada empat aspek ni. Kalau dia tidak ada empat aspek ni, maka dia akan kita akan kata ada jurang, ada lompang dalam pembentukan diri insan tersebut. Bila ada lompang, maka kita akan tengok akan wujud permasalahan-permasalahan yang lain lah yang boleh mempengaruhi kepada perkara-perkara yang tidak sewajarnya yang berlaku. Okey? Ini antara falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, so dia melahirkan aspek yang saya sebut tadi lah. Insan seimbang, pendekatan dari segi agama, pendekatan dari segi akademik kan. Bukan dia saja kita kata dia full flat, tapi dia juga orang yang bijak, orang yang bijak tu dari sudut kefahaman
dari sudut agama dia. Lepas tu dia bijak, dan dari satu sudut kita kata dia boleh menguruskan emosi dia. Kan? Dia bijak dalam menguruskan dia punya perkara-perkara yang berlaku dalam persekitaran dia. Okey? Cirilah. Okey, so antara yang kita nak lahirkan, okey, apa yang kita nak lahirkan sebagai dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah kita nak lahirkan insan yang baik, good man, insan yang baik, ataupun kita kata insan yang beradab, ataupun kita kata insan adabi, kan, yang mana kita kata orang yang beradab, orang yang baik, kan, ini adalah dia menunaikan hak dia sebagai insan, dan menunaikan hak dia sebagai entiti yang lain, contohnya diri sebagai seorang anak, kan, sebagai warga negara, sebagai orang yang beragama, kan, kepada persekitaran dia. Itu kita kata konsep insan adabi yang kita nak lah. Okey, ini dari sudut insan yang beradab, yang mana menurut al-atas yang mengatakan insan tersebut disedar akan tanggungjawab dia kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang sebenarnya disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada diri sendiri dan kepada masyarakat yang adil, dan yang sentiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna. Okey, sebagai insan yang kita kata yang baik, lebih baik daripada semalam. Hari ini dia baik kerana dia lebih baik daripada semalam, dan insya-Allah esok dia akan lebih baik lagi daripada hari ini. Okey. So dalam konsep adab ni apa, kan? So, adab ni, adab adalah ta'dib, iaitu bermaksud adaba, yu'adibu. Okey, yang masa dia menyatakan bahawa adalah konsep mendisiplinkan diri seseorang dengan adab. Okay, ta'dib menunjuk kepada proses disiplin sebagai penyerapan adab ke dalam diri. Adab sesuatu perbuatan ataupun tindakan ataupun keputusan yang didasari oleh ilmu yang benar, ilmu yang baik, ilmu yang betul, kan. Itu kita kata konsep adab. Okay, so actually sebenarnya dalam di universiti, di UiTM, kita dah ada model-model adab yang kita bangunkan. Antaranya yang kita tengok kat sini, antara model adab yang telah dibangunkan oleh UiTM adalah model adab yang telah digariskan. Dia perlu ada analyze, design, assessment and build on belief. So dia ada setiap cabang perkataan tersebut, dia membentuk peribadi diri tersebut. Contohnya align context to outcome, kan, macam mana dia nak design kesedaran dia terhadap dunia, ke persekitaran dia. Dia juga akses kepada transfer skill, dia ada kemahiran-kemahiran tertentu yang boleh meningkatkan kualiti diri dia, dan juga dia boleh dia juga enforce of the value, dia orang yang kita kata ada nilai, nilai pada peribadi yang bagus dan sebagainya. Ini kita nak bentuk. Kita nak bentuk diri ni pada seseorang individu, kan, pasal diri, sebab seorang individu tu dia mempengaruhi kepada tampuk dalam masyarakat, dia mempengaruhi dalam pembentukan persekitaran dia. Okey, kalau dia masih belum bagus, dia masih belum kita kata melengkapi kepada konsep 4 yang kita sebut tadi, Jerry tadi, maka dia akan mempengaruhi kepada masyarakat, yang mana dia akan membawa attitude tersebut, dia akan mempengaruhi dalam masyarakat dan menyebabkan akan memberi kesan yang besar kepada persekitaran, akan kita kata melahirkan masyarakat yang kurang kesedaran, melahirkan masyarakat yang tidak kesen pada perkara-perkara yang berlaku, kan. Jadi kita tak nak macam tu. Maka kita cuba membentuk peribadi tersebut di dalam dunia pendidikan dulu. Okey, sebab kita datang dengan di satu tempat, kita kata gedung ilmu, maka di sinilah kita membentuk peribadi diri kita sebagai insan. Okey. So akhirnya apa yang kita nak capai adalah falsafah sejahtera. Okey, falsafah sejahtera ni adalah yang mana kita tengok kita nak selarilah falsafah pendidikan kebangsaan, selari dengan rukun negara, selari dengan falsafah sejahtera. Okey. Apa yang dikatakan kat sini adalah falsafah pendidikan kebangsaan selari dengan konsep pendidikan Islam yang bermatlamatkan melahirkan insan yang beradab, yang berilmu dan yang beramal dengan ilmunya. Maka insan yang adil, yang sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak pada semua yang berhak ke atas dirinya. Okey, dan hak kepada Tuhan dan Rasulnya, hak pada dirinya, hak pada ibu bapanya, hak kepada ahli keluarganya, masyarakat dan
persekitaran. Kan saya sebut tadi, bermula dengan satu individu, dia akan mempengaruhi kepada satu kelompok masyarakat, dan daripada satu kelompok masyarakat, dia akan mempengaruhi kepada satu pembentukan sebuah negara. Okey, jadi kita nak lahirkan satu negara yang bagus, satu negara yang harmoni, satu negara yang tenang, damai, kan, tidak ada pergolakan, pergaduhan, sentimen perkauman ataupun perkara-perkara yang negatif yang lain, kan. Kita cuba nak elakkan perkara tersebutlah. Okey, kita nak elakkan jurang-jurang yang besar yang sedia ada sekarang ni. Kita nak lebih kepada kita nak membentuk, kan, kita nak tampung kepada lompang-lompang tersebut supaya kita dapat menjadikan ataupun kita dapat menjadikan sebuah negara yang lebih baik, ataupun kita nak jadikan sebuah negara yang dirujuk, menunjukkan kata Malaysia adalah sebuah negara yang paling aman, Malaysia sebuah negara yang paling harmoni, yang mana kita di dalam Malaysia tu kita ada pelbagai kaum, pelbagai etnik, kan. Jadi kenapa kita boleh duduk sekali, boleh belajar di satu tempat yang sama, kita boleh bekerja di tempat yang sama, kita boleh melakukan aktiviti sosial di tempat yang sama. Kerana apa? Kerana sifat-sifat yang kita ada tadi. Toleransi, concerns, kita ada kesedaran, kita ada insan, kita mempunyai sifat yang kata dari segi konsep agama, Tuhan mengajar kita kepada perkara yang baik, kan. Dari satu sudut itulah kita nak membentuk kepada konsep insan yang adabi, konsep insan yang sejahtera. Okey. Jadi inilah matlamat akhir daripada bila kamu tengok balik kenapa pembentukan daripada permulaan pengenalan kepada ilmu falsafah, dia membawa dari segi terminologi berfikir, kenapa kita dibawa konsep kefahaman berfikir, sampailah akhirnya apa matlamat akhir dalam konteks kita berfikir, kan. Kita nak ada setiap insan itu menggunakan akal dia dengan sebaiknya. Akal itu datang dari konteks falsafah pemikiran dia. Dia dah ada akal dan dia nak membentuk akal dia dengan konteks pemikiran yang macam mana. Dipandu oleh elemen-elemen yang macam mana. Okey? Ini yang kita kata kepentingan dalam konteks kita nak lahirkan insan yang lebih baik, kan. Kita tak naklah kita lahirkan masyarakat yang boleh menambahkan lagi bilangan masalah dalam masyarakat. Kita nak lahirkan, kita nak memberi sumbangan kepada perkara-perkara yang tidak bagus. Kita tak nak macam tu. Jadi kita nak kepada pembentukan insan-insan yang lebih baik. Pembentukan kerana apa? Mereka ini adalah corak ataupun masa depan pemimpin yang akan datang dalam meneraju Malaysia, kan, dalam memimpin negara. Dan mereka jugalah yang bakal menjadi tenaga-tenaga mahir, nama lain tenaga mahir dari sudut kemahiran dan kepakaran mereka dalam menyumbang kepada kemajuan Malaysia, kan. Kemajuan Malaysia yang macam mana kita nak. Itu dalam segi kita kata kepentingan kepada falsafah sejahtera. Okey. Maka kita nak membentuk apa lagi? Kita nak membentuk kepada negara besar lah. Okey, membina diri yang besar, membina negara yang besar. Ini matlamat kita lah. Dalam bentukkan diri individu, kita nak lahirkan satu insan yang memberi efek yang besar kepada sesebuah kawasan, sesebuah pembentukan negara yang baik. Okey, membina diri yang besar. Okey? Okey, itu sahaja daripada saya. Maka nanti kita akan sambung dengan bab-bab yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.